Okey, lagi seorang. Tak apa, kita mula dulu lah. Tak apa, kita sempat habis. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik. Nama abang Zul Hakimi Arif bin Zulkifli. Boleh panggil Abang Zul boleh, Abang Kimi boleh. Ikutlah adik nak panggil apa. Jangan panggil abang nak pinjam duit sikit. Tu jangan nak. Okey, kepada adik-adik, hari ni kita akan ajak pihak abang akan ajak dua tajuk, iaitu tajuk tenaga dan tajuk daya. So minta adik-adik rujuk ni, nota yang kami bagi ni, nota sign revision notes ni. So adik boleh buka dulu sebab kita memang akan pakai nota tu untuk ni. Right. Kemudian nampak? Kurang jelas kan? Adik-adik ada nota kan? Okay. Ni kita just ulang kaji sebab ni tahun 5 Tak apa, nanti mungkin adik-adik dah lupa. So kita mulakan balik So apakah itu tenaga? Tenaga ni sebenarnya dia nak secara nak terang secara kita sendiri memang susah. So abang bagi contoh lah kan. Contoh adik-adik baru balik sekolah kan, lepas belajar, lepas penat main. Lepas tu tiba-tiba petang tu adik ada kelas tuition. Tak pun kelas sekolah agama kan. Kadang-kadang adik pernah terfikir, alah, mak tak nak pergi lah mak. Adik tak bertenaga lah nak pergi sekolah hari ni. Tak boleh tak pergi. Tapi kita tukar balik situasi tu dengan tiba-tiba adik balik sekolah, buka-buka peti ais, tengok ada kotak air Milo satu. Adik minum. Bila adik minum, tiba-tiba adik dah rasa bertenaga balik. So adik pun rasa berkemampuan ataupun adik rasa macam mampu nak pergi sekolah. So, apa yang ni abang nak tanyalah. Dasarkan abang punya situasi tu, adik boleh bagi tahu apa maksud tenaga ni sebenarnya. Kalau adik-adik tak segan, bolehlah buka mic adik tahu. InsyaAllah kongsi-kongsi jawapan. Oh, tak nampak. Tak sign, okay. Dan kita share screen. Sorry tak nampak. Alright. Okay, tenaga ni sebenarnya adalah yang kat kita buat. Nampak? Zoom sikit. Aku ni dulu. Stop presenting dulu. Okay, kita ampin dekat tengok yang readiness ni Okay, tenaga. Tak nampak. Okay. Tenaga ni adalah sebenarnya kemampuan ataupun kebolehan, kemampuan untuk melakukan kerja. Nampak? Untuk melakukan kerja. So kalau tak ada tenaga, maknanya tak ada lah kemampuan untuk kita melakukan kerja kan. Contoh kalau adik-adik nak pergi main bola, tapi tak makan dulu sebelum tu. Nanti penat lah adik tak nak main bola kan. Dia tak larat lah nak main bola. So apa yang kita kena buat, kita kena makan dulu. Okay, so tenaga ni dia ada banyak sumber dia. Alright. Okay, sumber-sumber tenaga. Masuk dulu ya. Sumber-sumber tenaga ni ada banyak. Dan cara nak hafal dia pun banyaklah juga. Tapi yang apa abang pegang,
Abang selalu ingat macam ni. Mata, bapa, nak, bengkak, ain, bawa, opah, makan, angin. Okay, so apa yang ni? Yang ni yang abang gunalah untuk hafal. So apa yang first? Matahari, mata adalah matahari. Bapa adalah bahan api. Nak, nuklear. B lagi, nak, bengkak. Okay, bengkak, bateri. Ain, air. Bawa, B, biojisim. Opah, ombak. Makan, makanan. Angin, angin. Allah. Okey. Ni cara-cara abang ingat tak? Mata, bapa, nak, bengkak, ain, bawa, opah, makan, angin. Senang sikit. So, okey. Macam kita tahu, apa function sumber-sumber tenaga ni adalah untuk bekalkan tenaga untuk kita lah. Contoh matahari ni, matahari kalau adik-adik tengok kat luar sekarang cerah, lepas tu kadang-kadang kalau tengah hari panas, so maksudnya matahari ni dia bekalkan tenaga haba dan tenaga cahaya. So, okey, kita bahan api pula. Bahan api ni adalah satu bahan yang kita kena korek dulu kat dalam bawah tanah untuk nak dapatkan dia. Okay, so kita bergerak kepada nuklear. Nuklear ni adik akan belajar nanti waktu sekolah menengah. Nuklear ni best juga sebenarnya. Tapi apa yang adik boleh faham, nuklear ni adalah sebenarnya dia macam satu situasi. Ada dua orang budak ni. Seorang budak ni marah, satu lagi pun marah. Tiba-tiba dia orang berjalan dalam satu line kan. Satu jalan yang lurus. Seorang pun tak nak beralih. Dan dia orang pun berlanggar. Bila berlanggar ni, bergaduh lah. Kemudian keluarlah tenaga bila ada pelanggaran tu. Itulah orang panggil tenaga sumber nuklear. Okay, so kita bergerak ke nextnya ialah bateri. Bateri ni macam zaman sekarang takkan tak tahu bateri ni yang macam adik-adik duk guna telefon, dalam tu ada bateri. Mainan-mainan adik tu kadang-kadang boleh kena buang bateri dulu. Itulah bateri. So next adalah air. Air ni dia punya sumber-sumber ni selalunya datang kat empangan, tak pun dekat sungai, kawasan yang mengalir, yang air dia mengalir. Oh, nak makan makanan tak ada. Oh, sorry. Oh, sorry. Alah buruk pula. Okay. So, kita bergerak kepada biojisim. Biojisim ni dia adalah macam hasil kumuh binatang ataupun jerami. Hasil kumuh binatang ni adik tahu kan? Hasil kumuh tu basically tahi lah. Tahi, betul, bahan-bahan lain lah. Bahan buangan ya. So, okay, next kita bergerak kepada ombak. Ombak ni adik-adik mesti pernah pergi pantai. Kadang-kadang kan ombak tu dia bergerak. So pergerakan tu kita boleh gunakan untuk jana tenaga. Okay, next adalah makanan. Makanan ni dia lebih pada tenaga kimia. So bila kita makan, badan kita akan cerna makanan tu. Cerna makanan tu dia akan hasilkan tenaga untuk badan kita. Okay, so for angin. Angin ni adik selalu tengok kalau macam dalam YouTube ke, dia ada macam kincir angin kan. Untuk macam kincir putih yang ada kipas kan. Yang tu lah. Angin ni dia digunakan selalunya untuk menjana elektrik pada waktu sekarang. Okey, kita bergerak kepada
bentuk-bentuk ni kalau adik-adik abang tak faham, just tulis dalam ruangan komen ya. Nanti abang boleh tu jawab terus. Okey. So kita bergerak pada bentuk-bentuk tenaga. Okey, bentuk-bentuk tenaga ni dia ada banyak. Kan? Tapi cara senang dia adik-adik nak ingat, adik kena ingat balik sumber-sumber tenaga. Kan sumber-sumber tenaga yang pertama tadi adalah matahari kan. Kan abang ada terang yang matahari tu dia ada keluarkan macam contoh kita tengok dia, kita boleh dapat dua benda daripada dia. Satu, kita dapat cahaya, satu lagi kita dapat panas. So apa yang kita boleh tulis dulu awal-awal ni adalah apa tenaga yang boleh kita, bentuk tenaga yang kita boleh dulu adalah first tenaga cahaya. Next adalah yang kita panas tadi adalah tenaga haba. Okey. So kan tadi kita bergerak pada yang sumber ombak tadi kan. Kan abang cakap tadi ombak tu dia ada pergerakan kan. Dia ada pergerakan. So kat situ kita boleh cakap dia ada tenaga kinetik. Nanti abang terang lain kenapa dia panggil kinetik. Kinetik. Okay, so daripada okey kita berak pada angin. Angin tadi kan abang cakap yang ada kincir kan. Kincir tu kan bila dia pusing dia jadi elektrik. So kita dapat pula next punya tenaga ialah tenaga elektrik. So kalau kipas kan, kipas dia berpusing, dia takkan keluar elektrik je kan. Kalau adik-adik ada kipas macam kipas yang kecil tu kan, kipas kecil yang kipas dinding apa kan, adik try letak telinga kat sebelah. So adik dengar ada bunyi kan. So next ni adalah tenaga bunyi. So macam masa tak ni pula tulis dulu. Buang tenaga. Buang tenaga. Okey. Tak apa, kejap ni. Tenaga kimia. Tulis lah. Tak payah. Tenaga nuklear. Keupayaan. Ini semua ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi adalah tenaga suria. Okey. Jadi ada abang terang dulu. Okay, kalau adik-adik tengok dalam nota, dia cakap, okey kita mulakan dengan tenaga cahaya dulu. Tenaga cahaya adalah tenaga yang selalunya dihasilkan daripada elektrik, tenaga suria ataupun tenaga kimia. Selalunya tenaga cahaya ni. Lagi satu, kegunaan tenaga cahaya ni adalah dia membolehkan kita untuk tengok sekeliling. Contoh kalau malam kan, tak ada cahaya, contoh malam gelap, lampu tak ada, langit pun tak terang. Adik pergi kat belakang rumah adik tengok. Gelap lah. Tak boleh nampak apa lah. Tu lah bila tenaga cahaya tu tak ada. Okay, so kita bergerak pada tenaga haba. Tenaga haba ni dia selalunya dilepaskan oleh objek-objek yang panas. Macam api, bara,
ataupun contoh bola kan, bola besi ke, yang kita bakar betul kita letak, kita pegang tangan panas kan. So apa function tenaga haba ni ialah dia memberi kita kepanasan lah, untuk panaskan diri, untuk nak masak, untuk masak makanan. Okey. So kita bergerak kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni dia special sikit sebab tenaga kinetik ni dia melibatkan pergerakan. Pergerakan. Contoh kalau adik-adik duduk atas kerusi kan. Duduk so kat situ ada tenaga kinetik ke tak? So jawapan dia adalah tak. Kalau adik duduk, adik tak buat apa, tak bergerak badan, duduk just pegun je, tu tak ada tenaga kinetik. Tapi bila adik bangun, adik nak balik rumah, tu ada tenaga kinetik. Okay, next ni tenaga elektrik lah. Tenaga ni memang popular lah. Tenaga elektrik ni adalah tenaga yang dibawa oleh arus elektrik dalam lita. Adik dah belajar lita dulu kan. Tenaga elektrik ni juga function dia ni lah untuk charge phone adik. Adik nak main PUBG, phone tak ada bateri, charge dulu. Itu lah guna tenaga elektrik. Okay, so kita bergerak kepada ni. Secondnya ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi ni adalah tenaga yang dihasilkan melalui getaran. Kalau adik nak tahu contoh dia, adik try bercakap tapi jari adik tak kat tengkuk adik ni. Bila adik bercakap nanti adik perasan, oh ada getaran lah. Nanti adik boleh perasan. Okay, next ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ni susah sikit nak diterangkan, tapi apa yang adik boleh faham adalah tenaga kimia dia tersimpan dalam satu-satu objek. Tak kira lah bahan api fosil, makanan, biojisim dan bateri. Okay, so ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni ialah berasal daripada bahan nuklear, uranium. Kalau adik nak ni, adik boleh search ni. So dia sebenarnya dihasilkan dalam reaktor nuklear. Okey, tenaga kepiawaian kita lompat kejap, kita pergi suria dulu. Okay, tenaga suria ni senang. Tenaga suria ni adalah tenaga yang dihasilkan oleh matahari. Matahari pancar, kita ambil tenaga suria tu. Okey, tenaga keupayaan ni dia special sikit sebab dia berbeza-beza. Ada yang tenaga keupayaan melalui tempat tinggi, ada tenaga keupayaan bila kita mampatkan spring, tu situ ada tenaga keupayaan. Tetapi apa yang boleh dirumuskan dalam tenaga keupayaan ni adalah tenaga yang ada kedudukan tinggi atau dimampatkan atau diregangkan. Itu tenaga keupayaan. Okay, next. So kita kena laju sikit. Okay. Soalan Okay, sebelum tu macam adik-adik tahu, tenaga ni dia boleh berubah bentuk. Dia sifat tenaga ni dia ada dua. Satu adalah tenaga tidak dapat dicipta dan dimusnahkan. Dapat dicipta dan dimusnahkan. Satu. Dua, tenaga boleh berubah bentuk. Okey, contohlah. Yang ni contoh lah, kita bagi contoh. Okey, so macam yang contoh yang dalam ni kita bagi lilin kan. Okay, lilin. Lilin ni dalam dia ada tenaga kimia. Tapi kita tak nak tenaga tu. Kita daripada lilin kita nak apa? Kita nak api dia kan. Kita nak cerah cahaya dia dengan haba dia kan. So apa yang kita buat, kita bakar. So bila kita bakar ni, bila dia terbakar, so dia daripada tenaga kimia, dia akan berubah kepada tenaga cahaya tambah haba. Okey. Contoh kedua, adik macam nak sepak bola.
Okey, adik sepak bola. Ni bola kan. Adik sepak. Okey. Contoh apa yang perubahan tenaga yang berlaku dalam ni adalah first kan adik makan. Untuk nak tendang bola kan adik kena ada tenaga dulu kan dalam badan. So dari situ adik kena makan. So bila adik tenaga yang kita dapat daripada makanan tu adalah tenaga kimia. Tenaga kimia. Bila adik tendang kan ada pergerakan di antara adik dan juga bola tu kan. Maksudnya dua-dua ada pergerakan, adik dan bola tu kan. So adik convert tenaga kimia yang ada dalam badan adik tu, adik convert dia kepada tenaga kinetik. Okay, so kalau macam ni tak best kan, tak ada gambar kan. So kita bagi soalan lah. Alright. Okay, ni soalan UPSR tahun lepas, 2019. So dia tanya dalam ni dia kata Rajah 15 menunjukkan sebuah gerai di pasar malam. Tunjuk gambar kat pasar malam kan. Antara yang berikut yang manakah menerangkan perubahan tenaga yang berlaku bagi mencerahkan gerai itu. Okey. Lepas tu dia bagi A, B, C, D. Okey, cara kalau abang ada cara sikit untuk nak macam jawab soalan kalau macam ni lah kan. First, adik kena tengok dulu soalan. Ni dalam soalan tu dia dah bagi jawapan. Tu tengok antara yang berikut yang manakah menerangkan perubahan tenaga yang berlaku bagi mencerahkan gerai itu. So first keyword yang adik kena tanda kat sini adalah mencerahkan. Bila mencerahkan, mestilah kita akan guna tenaga cahaya. Kan dia nak mencerahkan ni adalah orang panggil kerja yang dia nak buat kan. So kita kena tengok yang mana tenaga cahaya ada kat belakang. Yang mana contoh kat sini. Okey. Yang ni ada yang ni ada tenaga cahaya kat belakang. Yang ni ni tenaga kimia kat belakang, so salah. So okey, ni ada tenaga cahaya, right dulu. Okey, ni ada tenaga cahaya. Right. So B ni dah tak boleh pakai lah. So kita tengok pula. Kita tengok pula Rajah ni kan. Rajah ni. Okey, tengok ada yang abang ni tengah buat apa? Dia tengah hidupkan generator. Okey, generator ni kalau adik-adik pernah tengok lah kan kat pasar malam. Dia kena start dulu tau. Kena tarik dulu dia punya ni, baru lepas tu dia bunyi macam enjin ketak baru lampu menyala kan. So adik boleh tengok kat situ bila dia ada enjin, mana kata dia ada tenaga kimia. Setiap benda yang ada enjin mesti akan berlaku tenaga mesti ada tindak balas kimia dulu dalam enjin tu. So adik tengok yang mana ada tenaga kimia kat depan. Okey, yang ni ada. Okey, yang ni tenaga elektrik. Oh, salah. Okey, ni tenaga kimia. Okey. Yang ni tenaga elektrik dulu. Okey, salah. Okey. So sekarang adik cuba tengok lepas tu kita bergerak pula daripada enjin tu dia akan generate elektrik. Sebab apa? Macam kita tahu bulb kan ataupun bulb sebenarnya apa? Bulb sebenarnya apa? Mentol. Okey, mentol kan dia perlu tenaga elektrik kan untuk hidupkan dia kan. So adik kena tengoklah yang mana yang tenaga elektrik sampai sebelum tenaga cahaya dan tenaga haba. So adik tengok sini. Okey, tenaga haba dulu. Oh, ni salah. Okey, tenaga cahaya. Oh, okey, ni salah. Okey, ni ada tenaga elektrik. Oh, yang ni tenaga kimia. Lagilah salah kan. So sekarang adik dah boleh dapat jawapan dah. Adik cuba tengok. Okey, yang mana yang semua ni right. Tak ada pun pangkah. Okey, yang ni right pangkah. Oh, salah. So ni dah salah. Okey, ni pangkah semua. So lagilah salah. Okey, ni right semua. So jawapan dia adalah C. Tak nampak gambar Dia gambar kan? So kalau adik dapat soalan macam ni, adik kena ni lah sikit. Adik kena berdasarkan pengalaman lah sikit. So adik kena fikir juga. Contoh, okey.
berdasarkan situasi ni, kan abang terang, okey daripada generator, ni ada wire, so ada tenaga elektrik, ada wire, ada elektrik. So kalau kat bulb, mentol. Kalau kat mentol kan dia ada dua tenaga kan. Selalunya kita tengok, satu adalah tenaga cahaya dan tenaga mentol bila kita buka lama dia akan jadi tenaga haba. Ha? Oh. Pada Alisha Dania, adik pin kepada ni Adrian Danish. Tekan kat Adrian Danish. Nanti abang akan nampak gambar sekali dengan soalan. Nampak Nampak? Oh, okey. Okay. So kita okey ni last lah. Last kita akan bergerak kepada tenaga, sumber-sumber tenaga yang boleh diperbarui dengan tak boleh diperbarui. Ini. Dia ada dua jenis sumber-sumber tenaga ni. Satu adalah sumber boleh diperbaharui. Satu lagi adalah sumber tidak boleh diperbarui. Okay, saya tak nampak. Adik-adik boleh pergi keluar tengok dekat ni, ada kat ruangan utama tu ada nama Adrian Danish. Adik pin kat situ, tekan yang lambang jarum apa? Tekan, ada gambar jarum tu. Nampak? Tak nampak Jadi tengok. Tapi nampak Okay, saya start Okay, sumber boleh diperbarui ni adalah senang cerita, sumber yang boleh dijana semula. Maksudnya dia tak akan pernah habis. Maksud contoh kalau matahari, contoh matahari kan. Matahari ni kan, dia memang dia akan ada waktu siang kan. Belum malam dia tak ada. Dia turun, adik kata malam ni tak ada matahari lah, so dia tak boleh jadi sumber boleh diperbarui. So sebenarnya salah. Matahari ni dia sentiasa ada. Contoh, esok hari ni siang dia cerah, malam dia gelap, esok dia cerah balik. So kita boleh guna balik matahari tu sebenarnya. So kat sini abang tulis dulu apa-apa sumber yang boleh diperbarui. First adalah matahari. Aku dah matahari. Next adalah angin, ombak, biojisim, air dan makanan. Okay. So, apa yang abang diterang sini, contoh matahari dah abang terang. Angin ni sentiasa akan bertiup tau. Kalau adik-adik pergi pantai, jaranglah angin ni tak ada. So, next, ombak ni samalah. Kalau adik pergi pantai, jaranglah memang ombak tak ada langsung. Adik pergi tiba-tiba tenang, pergi kat pantai, ombak tak ada lah. Macam mustahil lah sebenarnya. Okay, so next adalah biojisim. Biojisim ni selagi ada binatang, selagi ada manusia, selagi ada pokok, maka akan adalah biojisim. Okay, next adalah air. Air ni macam kita tahu, air ni memang sentiasa ada, dia akan sentiasa mengalir.
Kalau dia kering kat satu tempat pun, dia akan ada lagi kat satu tempat yang lain. So dia tak akan pernah habis. Next adalah makanan. Makanan ni macam kita tahu lah sekarang memang makanan tak akan habis. Next adalah sumber yang tidak boleh diperbarui. Maksudnya sumber yang tidak boleh diperbarui ni, maksudnya dia ada dalam satu kuantiti yang terhad dia. Maksudnya bila kita habis guna, habis lah. Maksudnya kalau benda tu ada 10, kita guna 10, manakan habis lah. Tu tak ada lah lepas tu. Kita tak boleh jana balik lah sumber tu. So next adalah bahan api fosil. Bateri dan bahan nuklear. Okey. Okay, bahan api fosil ni adalah bahan yang kita dapat bila kita korek tanah, kita korek tiba-tiba keluar minyak. Minyak dalam tanah tu dia akan habis lah. Dia tak akan sentiasa jana balik. Kalau dia jana balik pun dia ambil masa yang lama, ambil masa berjuta-juta tahun. Bahan api fosil ni sebenarnya adalah hasil reputan ataupun reputan dinosaur zaman dulu, pokok-pokok yang dah lama mati, dah beribu tahun mati, baru dia jadi bahan api fosil. Okay, bateri ni macam itulah bateri yang kita guna kan. Bila once dia dah rosak, dia dah habis lah tenaga dia, kita dah tak boleh guna balik. Okay, next adalah bahan nuklear. Bahan nuklear ni nanti bila sekolah menengah adik akan belajar. So buat masa sekarang adik hafal dulu bahan nuklear ni. Dia ada kat sumber tidak boleh diperbarui. Okey, sekian saja daripada abang. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya nanti kat dalam WhatsApp, nanti abang akan jawab kat sana lah. Okey, sekali yang kurang abang minta maaf. So sekarang abang nak bagi dekat sahabat abang Adrian lah. Terima kasih. Kata dia. Okey, sudah. Okay. Assalamualaikum. Nama abang Adrian. Okay. Abang hari ni akan ajar untuk tajuk 6, daya. Okay. Adik-adik semua dah belajar ke tajuk daya ni? Okay. Belum. Okey, tak apa. Okey, untuk hari ni abang akan ajar tajuk daya ni. Dah, dah. Okey. Bismillah. Okey, daya ni untuk adik-adik. Okey. Daya ni ada dua jenis. Okay, satu kita ada dalam daya. Okay. Adik-adik boleh tengok juga kameranya Adrian Danish ni. Okay. Daya ni ada dua jenis. Adik tengok nanti ada
daya tolakan daya tolakan ni secara bahasa mudah dia, adik tengok macam adik sepak bola, adik tolak bola tu ke depan. So kalau adik nak senang tengok, daya yang adik kenakan tu akan menolak bahan yang adik nak kenakan daya ke hadapan. Lagi satu, daya tarikan. Daya tarikan adalah apabila adik mengambil bahan ataupun objek tu lebih dekat ke adik. So sebagai contoh, adik adik dah sepak bola, lepas tu bola dah jauh, adik ambil balik semula, adik tarik ke badan adik. So bila adik dah tarik ke badan adik tu, itu maksudnya adik dah kenakan daya tarikan. Ataupun dalam dua-dua daya ni adik boleh gabungkan juga. Contoh apabila adik main layang-layang. Kalau adik main layang-layang, adik nak pastikan layang-layang tu tak bergerak jauh daripada adik. Adik main tarik dan sambil tu juga adik main tolak. Sebab adik nak pastikan layang-layang tu tak bergerak jauh daripada adik ataupun dia terlepas. Lagi satu contoh apabila adik mestilah pernah belajar kemahiran hidup. Dalam kemahiran hidup kan kita ada belajar untuk gergaji kayu. Gergaji kayu tu adik perasan tak? Adik ke depan, adik ke belakang sebalik. Itu adalah maksudnya adik telah mengenakan daya tolakan dan tarikan. Apa kesan daya ni? Kesan daya. Kesan daya. Adik mesti pernah main plastisi kan, Dek? Contoh abang tunjuk. Abang ada satu biji bola plastisin. Lepas tu abang kenakan daya tarikan. Abang kenakan daya tarikan. So abang tarik plastisin tu dia jadi panjang. Betul tak? Apa adik nampak dekat sini? Bentuk plastisin ni berubah kan, Dek? Bentuk berubah. Ni antara kesan daya dia, Dek. Antara kesan daya, apabila adik kenakan daya dekat satu objek, bentuk dia boleh berubah. Lepas tu, after plastisin tu dah lepeh, abang dah tarik kan, dah tarik panjang-panjang, dah tarik semua, abang kenakan balik daya tolakan. Kalau ada apa-apa soalan, adik semua boleh tanya dekat chat tu ataupun adik nak bersuara ke? Dekat daya tolakan, plastisin dah panjang. Abang tolakkan balik, bagi dia mampat. So dia akan jadi bentuk bola balik. So nampak tak, Adik? Daya, apabila abang kenakan daya ni dekat satu objek, sebagai contoh dekat dalam contoh ni yang abang bagi, abang kenakan daya dekat satu plastisin. Adik perasan tak bentuk dia boleh ubah? Abang kenakan daya tarikan, plastisin jadi panjang. Abang kenakan balik daya tolakan semula dekat plastisin tu,
plasticine tu akan jadi balik bentuk yang asal dia. Okey. Lagi satu contoh. Nombor 2. Okey. Sekejap. Okey. Ni kesan daya yang pertama. Okey. Kesan daya yang kedua pula, adik. Okey. Daya, adik boleh gunakan dia untuk memberhentikan arah objek. Okey, contoh. Abang lalukan bola. Bola laju. Dia tengah jalan kan, adik? Mesti dia bergolek. Tapi, kalau adik nak perlahankan bola tu, adik boleh letakkan kaki adik ataupun adik boleh letakkan papan ke apa untuk ataupun tangan adik untuk berhentikan bola ni. Okay, adik letak tangan adik kan. Okay, katalah tangan ke, adik punya kaki ke. Okay, ni objek untuk berhentikan. Okay. Apabila adik dah tengok daya ni dah boleh, satu objek ni dah tengah bergerak. Okay, lepas tu adik letakkan tangan adik ke untuk berhentikan objek tu. Okay, secara tak langsung adik dah kenakan daya untuk memberhentikan. Oh, sekejap. Okay, maaf. Okay. Adik telah kenakan daya untuk memberhentikan objek. Okay. Ini kesan daya yang kedua, contoh. Okay. Kesan daya yang ketiga. Adik boleh ubahkan arah pergerakan objek. Okay, sebagai contoh, adik main pingpong ataupun adik main badminton. Lepas tu, adik ada satu bola, dia tengah bergerak. Lepas tu, adik lalukan satu bat untuk pingpong. Okay, untuk satu bat pingpong. Okay, kenapa adik nak kenakan ni? Contoh, adik nak pukul semula ke arah adik punya lawan, ke arah pasukan lawan. Okay, bila adik letak objek macam seperti bat pingpong ni, okay, nanti bola tu akan belantung balik kan, adik? Bola tu akan ke sana balik. Okay, secara tak langsung, adik dah ubah arah objek tu. So, dekat sini abang just nak kata, kesan daya yang ketiga adalah mengubah arah pergerakan objek. Okay. Okay, ini kesan daya yang ketiga. Okay. 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 Kesan daya yang keempat pula, adik. Okay, contoh. Adik ada nampak satu bola kat padang. Adik tengah nak main petang-petang. Adik nampak ada satu bola. Okay, bola ni tak bergerak kan, adik? Okay, lepas tu adik mesti nak main bola. Adik secara tak langsung, adik kena sepak, betul tak? Katalah adik sepak bola ni kan. Okay, boleh lah ni. Adik bayangkanlah ni kaki adik kan. Okay, adik sepak. Adik sepak. Lepas tu, bola ni akan bergerak. Okay. Bila adik sepak bola ni, adik kenakan daya dekat bola ni. Selepas tu, bola ni akan bergerak, betul tak? Okay. Itu adalah kesan daya yang keempat. Iaitu menggerakkan objek yang bergun. Okay, sebab kenapa? Kaki adik kenakan daya dekat bola ni. Okay, bola ni
apabila dah dikenakan daya, bola ni akan bergerak. Itu adalah kesan daya yang keempat. Okey. Ni kesan daya yang terakhir. Okey. Adik ada tengok satu kereta mainan. Adik dah tolak. Tapi dia masih perlahan lagi. Dia memang bergerak tapi masih perlahan. Lepas tu adik pun mestilah bosan kan adik tengok contoh kereta mainan yang perlahan. So adik pun tolak kereta ni. Adik tolak guna tangan adik. Adik tolak kan guna tangan. Bolehlah adik bayangkan ni adik tolak kan. Adik tolak kereta ni. So bila adik dah tolak kereta ni akan jadi laju. Okay, secara tak langsung adik telah kenakan kesan daya yang kelima, iaitu menambah atau mengurangkan kelajuan objek. Yang bergerak. Okey. Apa-apa soalan adik boleh tanya dekat chat kalau tak faham. Nanti abang akan cuba jawab. Okey. So, kesimpulan dia, after adik dah tengok semua ni, kita boleh menyimpulkan bahawa daya mempunyai mempunyai 5 kesan. Sekejap. Okey, daya mempunyai 5 kesan, iaitu yang pertama tadi mengubah bentuk objek. Ini yang tadi kalau adik tengok, yang contoh yang adik ubah. Okay. Ubah bentuk plastisin. Ini yang first yang abang yang tunjuk tadi. Okay, yang kedua, yang tadi yang abang tunjuk adalah memberhentikan objek. Okay, ni yang kalau abang tunjuk tadi, yang nak memberhentikan bola tadi. Okay. Yang ketiga, mengubah, ni ringkasan untuk yang tadi yang abang ajar, mengubah arah pergerakan objek. Okey. Keempat adalah menggerakkan objek yang pegun. Yang kelima, menambah atau mengurangkan kelajuan objek yang bergerak. Yang kalau diingat tadi yang abang cuba untuk lajukan kereta mainan tadi yang tengah bergerak tu, sebab abang nak tambahkan dia punya laju.
Okay, ataupun adik boleh kurangkan juga objek yang bergerak. Okay. Okay. Untuk topik daya, ada lagi satu bahagian yang terakhir. Okay. Nama dia adalah geseran. Okay. Geseran. Oh, maaf. Okay, geseran. Okay, contohlah abang bagi. Adik cuba gosok tangan adik macam ni. Gosok. Adik perasan tak tangan adik jadi panas? Okay. Kenapa tangan adik jadi panas? Adalah disebabkan geseran ni lah adik. Okay, geseran ni, dia satu bentuk daya. Okay, tapi dia adalah daya yang menentang arah pergerakan objek. Okay, geseran ni adik tak payah buat. Dia macam mana abang nak cakap, ni adalah satu daya yang memang confirm ada kalau adik bergerak ke apa. Okay, contoh abang gerak ke depan. Abang gerakkan pen ni ke depan. Abang gerak. Okay, kenapa pen ni boleh berhenti? Sebab wujudlah ni, daya geseran ni. Oh, cuba. Okay, contoh abang gerak kan. Boleh lah. Okay. Kenapa pen ni tak sambung untuk ke depan adalah sebab wujudnya daya geseran ni, dik. Okay. Daya geseran dia hanya akan ada apabila dua objek bersentuh. Hanya ada apabila dua objek bersentuh. Okey. Contoh. Ada satu lantai. Okey, adik bayangkan Ada lantai. Ada lantai. Lepas tu adik try tolak satu kotak. Okey, katalah kotak ni, okey, abang letak contohlah 10 kilogram. Okey. Apabila ada kotak yang berat macam ni, adik try tolak kan. Okey, bayangkan ni adik. Adik tolak kotak ni. Adik cuba. Okey, adik try tolak kotak ni ke depan. Adik perasan tak adik? Susah kan nak tolak kotak ni? Okey, satu sebab dia berat. Okey, kenapa dia berat? Untuk susah untuk adik tolak sebab ada daya geseran. Daya geseran. Okey, kenapa? Okey, daya geseran dia buat apa? Ni yang abang kata yang tadi first tu, dik. Dia menentang arah pergerakan objek. Adik tolak ke depan. Tapi daya geseran ni, dia tolak kotak tu balik ke belakang. Sebab tu susah nak tolak kotak ni, dik. Okey. Okey. Ada apa-apa soalan? Tanya Okey. Oh ya. Okey. Okey abang. Bahagian last untuk topik daya ni. Okey, maaf. Okey. Faktor mempengaruhi geseran. 1. Jenis permukaan. Okey, untuk jenis permukaan ni. Okey. Okey, kan geseran ni dia akan dia akan menentang arah pergerakan objek. Okey. Faktor yang mempengaruhi geseran yang pertama adalah jenis permukaan. Permukaan yang licin
mempunyai daya geseran yang rendah. Okay, contoh daya geseran rendah adalah permukaan licin. Okay, contoh adik mesti dulu pernah kan time sekolah, adik main lari-lari, lepas tu adik pergi slide kat lantai. Okay, kan simen tu kan licin. Okay, maksudnya kenapa adik boleh boleh slide dekat lantai tu? Sebab lantai yang adik main slide tu mempunyai geseran yang rendah. Okay, contoh. Lagi satu, jenis permukaan yang geseran tinggi. Ya, geseran tinggi. Okay, jenis adalah permukaan kasar. Okay, contoh permukaan kasar. Adik tak payah tengok jauh lah. Adik pergi keluar rumah je. Adik pergi keluar rumah, adik tengok jalan raya, jalan tar yang dekat depan rumah adik tu. Adik boleh tak main slide dekat atas tu, Dik? Tak boleh kan? So, kenapa adik tak boleh main slide dekat atas tu? Adalah sebab kan, dia mempunyai daya geseran yang tinggi. Contoh dia adalah jalan tar. Yang ini adalah simen. Okay. Untuk yang permukaan licin. Okay, abang tunjuk Permukaan licin, adik nampak macam ni. Permukaan dia, kebanyakannya adalah lepeh je, Dik. Lepeh, tak ada benda tajam ke apa. Okay, kalau permukaan kasar, macam contoh macam jalan tar kan. Adik perasan tak? Dia ada permukaan yang tak rata. Okay, adik bayangkan adik jalan kan. Okay, kan ada banyak batu atas tu. Lepas tu kalau adik perasan kan dia kasar. So, bila dia kasar, dia mempunyai daya geseran yang tinggi. Okay. Lagi satu. Faktor yang mempengaruhi geseran adalah jisim atau berat objek. Okay, contoh. Abang ada satu, macam tadilah abang tunjuk. Abang ada satu kotak. Satu kotak berat dia 1 kilogram. Lagi satu kotak. Abang ada kotak besar. Berat dia 10 kilogram. Okay. Adik rasalah, kotak mana yang senang nak tolak? Okay. Bayangkan ni adik. Okay, adik tolak kan? Okay. Kalau adik tengok ni pun, adik tengok gambar ni pun, adik dah boleh tahu dah. Kotak yang paling senang nak gerak adalah kotak 1 kilo. Senang digerakkan. Kotak ini sukar digerakkan. Okey, maaf. Okey, sukar digerakkan. Kenapa? Makin tinggi jisim, objek, makin tinggi daya geseran dia. Okey. Okey, ni saja untuk topik daya. Kalau adik-adik ada apa-apa soalan, adik boleh tanya dekat chat ni. Okey. Bagus Alisha Dania. Terima kasih. Jawab. Okey. Okey. Sebabkan waktu dah hampir habis, abang akan cuba buat satu soalan je lah dengan adik. Sekejap Okay. Untuk yang ni, adik boleh refer dekat
Sekejap. Okay. Tom. Ya. Nampak Memang nampak Kenapa? Aku tak present. Nampak. Okay. Okay. Adik tengok Okay. Kita buat satu soalan je lah sebab waktu pun dah 11.30. Satu soalan pendek je untuk kertas satu. Okay. Adik tengok. Soalan ni. Rajah 9, iaitu gambar ni, menunjukkan suatu penyiasatan untuk mengkaji kesan daya geseran di atas permukaan yang berbeza. Okay, kita ada permukaan. Satu kaca dari satu permukaan pasir. Okay. Okay, ada satu guli yang bergerak. Okay, ada tolak guli dekat atas permukaan kaca ni. Lagi satu guli adik pergi tolak dekat permukaan kertas pasir. Ada dua. Okay. Tapi kenapa guli yang pertama yang adik tolak dekat permukaan kaca ni bergerak lebih jauh daripada permukaan kertas pasir yang adik tolak untuk guli kedua tu? Kenapa 10 meter dan kenapa yang ni 5 meter? Okay. Okay, kan abang ajar tadi, antara faktor yang mempengaruhi geseran adalah jenis permukaan. Satu kasar, lagi satu permukaan yang licin. Oh, yang tulis kat ni. Okey, sekejap. Okay. Untuk soalan ni, adik boleh refer dekat yang ada nama Adrian Dennis tu. Okay. Okay, adik-adik rasa lah. Okay, pandai Ahmad Irfan. Permukaan kaca, permukaan kertas pasir kasar. Mazatu pula kata permukaan kaca adalah licin. Dua-dua jawapan adik betul. Okay. So, kalau dekat permukaan kaca, guli ni boleh gerak 10 meter. Tapi dekat permukaan kertas pasir 5 meter. Okay. Dia suruh adik teka. Kalau dekat permukaan papan kayu, okay, dekat permukaan papan kayu, guli ni boleh gerak berapa jauh? Okay. Benda first adik kena tengok. Papan ni lebih kasar ke lebih licin daripada dua-dua objek ni? Adik rasa macam mana? Kasar, okay. Tapi papan kayu dia mesti kurang kasar daripada papan permukaan kertas pasir, betul tak adik? Okay, betul. Okay, pandai. Okay, so adik cara nak jawab soalan ni, adik letak satu, okay, adik letak kasar dekat sini adalah kertas pasir. Okay. Yang hujung tadi ada letak licin adalah permukaan kaca. Okay. Okay, yang dia bagi ni kan Dek? Kan nama dia bagi permukaan papan. Okay, bila permukaan papan, macam adik kata tadi, kertas pasir lagi kasar daripada permukaan papan ni. Tapi adik bandingkan pula dengan permukaan kaca. Okay, bila adik bandingkan dengan permukaan kaca ni, papan ni lagi kasar ke lagi licin daripada permukaan kaca? Kasar, okay, pandai. Okay, maksudnya adik dah boleh menyimpulkan bahawa permukaan papan kayu adalah kurang kasar daripada kertas pasir, tapi kurang kasar daripada kertas pasir, tetapi lebih kurang licin daripada permukaan kaca. So adik boleh letak dekat tengah-tengah papan. Okay, so adik tengok. Kalau dekat permukaan licin, dia boleh gerak 10 meter. Adik tengok dekat permukaan pasir, dia boleh gerak 5 meter.
tapi papan dekat tengah-tengah. So adik tengok soalan ni, yang mana yang tengah-tengah? Okey, pandai. Jawapan dia B. Okey. Baik. Okey, pandai. Dah boleh dah straight A. Okey, so jawapan dia B. Okey. Okey. So, kelas kita untuk pagi ni dah tamat. Apa-apa soalan adik nak tanya boleh tanya sekarang ataupun adik nak tanya dalam grup WhatsApp pun boleh. Nanti abang akan cuba jawab. So, abang nak ucapkan terima kasih sebab hadir ke kelas ni. So, insyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. Mungkin abang akan ajak subjek sains ataupun subjek matematik. Apa-apa boleh tanya dekat dalam grup WhatsApp tu. Okay. So, tanpa melengahkan lagi, abang mengucapkan Assalamualaikum. Terima kasih untuk pelajar-pelajar yang hadir. Okay. So, jumpa minggu depan. Terima kasih.